Laskopik berkenaan dengan ibu yang saya ceritakan awal tadi. Baik, ini datang dari seorang ibu, saudara, seperti yang saya katakan. Beliau berkongsi anaknya ada dua anak lelaki, tidur di bilik yang sama lah. Jadi beliau tidur seorang diri. Beliau adalah seorang ibu tunggal. Jadi anak yang kecil dan juga yang dewasa tidak diberitahu berapa usianya. Setelah sekian lama ni tinggal di rumah yang mana beliau dengan 2 orang anak lah, 3 orang tinggal dalam rumah ni. Anak pada waktu tu, anak kecilnya tiba-tiba masuk bilik dan katanya nak tidur dengan mama. Nak tidur dengan mama. Jadi pada bulannya ingatkan mungkin dia memang nak tidur dengan saya ataupun dia bergaduh dengan abang dia lah. Abang dia ni pun kadang-kadang suka menyakat dia. Dalam bilik ni ada katil. Bilik abang dengan adik, mereka berkongsi sebuah katil yang kecil. Jadi kadang-kadang abangnya suka tolak sebab kata tak cukup tempat. Nanti adiknya akan masuk dalam bilik saya dan tidur dengan saya. Jadi selalunya dia buat benda ni biasa. Kadang-kadang seminggu sekali, 2 kali. Tapi ini hampir setiap hari dia akan masuk tidur dalam bilik saya. Sampaikan pada satu hari ini saya tergerak hati. Bertanya pada dia, kenapa ni selalu tidur bilik mama? Tidurlah dengan abang. Abang kacau abang buat apa? Abang kacau tolak-tolak lagi. Kemudian anak saya cakap, tak. Dan cakap dengan mama, kenapa? Dia tunduk bawah. Kenapa cakap dengan mama? Dia panggil saya. Angkat tangan dan jari-jarinya macam sini. Saya pun datang dan saya tanya, kenapa cakap dengan mama? Dalam bilik ada perempuan rambut panjang. Pendengar Ria 897, Anda bayangkan ya. Katanya teman kita yang kirimkan email kepada saya, anaknya berbisik dengan suara yang lembut. Dalam bilik ada perempuan rambut panjang. Terus saya tak bergerak kisi. Bulu roma menangkap meremang sampai ke tengkuk ni. Lalu pandang ke dalam bilik. Macam ada sesuatu yang tak kena kisi. Jadi saya pun tak nak buat anak saya takut, buat diri saya takut. Sebab dalam rumah ni hanya kami bertiga. Saya pun angkat. Dekat ruang tamu ada radio kecil. Letak radio tu dalam bilik. Main CD surah. Jadi bila saya keluar dengan anak-anak, CD surah tu diputarkan repeat mode dalam bilik tu. Keluar, bawa anak pergi makan. Lewat petang baru balik. CD masih berkumandang. Angkat CD player saya. Matikan bacaan itu, letak dekat luar. Kemudian masuk bilik, buka tingkap. Dan malam tu anak saya secara automatik tak lagi tidur dengan saya. Tidur dengan abangnya sekatil. Saya pula tak boleh tidur ke si. Terbayang-bayang seolah-olah perempuan yang anak saya cakapkan, ada perempuan rambut panjang. Isteri jam 12. Datang daripada Kak Jumainah katanya, selamat tengah malam KC dan juga pendengar Ria 897. Kita kadang-kadang sebagai ibu dan ayah harus percaya dengan kata-kata anak kita. Ada kalanya kalau kita tidak indahkan kata-kata mereka, ternampak sesuatu, terdengar sesuatu, rasa takut, dan kita cuba menidakkannya dengan berkata, tak ada apa-apalah, jangan takut, jangan fikir bukan-bukan. Ini membuat kita tidak kisah tentang perasaannya. Dan mungkin kita tidak percaya akan luahan perasaannya. Katanya Kak Jumainah, ini berlaku kepada anak kakak. Yang mana kakak ada seorang cucu. Cucu kakak ni bilanglah pada ibunya, takut. Dia kata takut nak tidur dalam bilik seorang diri. Cucu kakak ni berusia 6 tahun. Dia dah lama tidur seorang diri dalam bilik, dah lama.
Tapi tiba-tiba dia kata pada ibunya yang dia takut nak tidur dalam bilik. Ini terjadi selepas dia menonton filem seram dengan ibunya. Jadi ibunya pun ingatkan, ini terbawa-bawa lah tengok cerita hantu. Kan ibu dah kata jangan. Sebab waktu ibunya menonton dengan ayahnya, menonton filem seram tu, waktu malam, dia sepatutnya tidur. Tapi dia kata tak nak tengok. Okeylah, ibunya benarkan, tengok bersama. Dan sepanjang waktu menonton tu, dah habis tu, keesokan harinya, masuk hari kedua selepas menonton, dia kata takut. Dan ibu kata, kan ibu dah cakap, jangan tonton filem seram, nak tonton juga. Jadi ibunya ingatkan itu adalah puncanya. Lama-kelamaan ibunya katanya saya tergerak hati, anak saya tergerak hati Casey. Kak Jumainah kata anak saya tergerak hati untuk keluar dari bilik. Dalam biliknya ada tandas. Dia tergerak hati, dia keluar. Jadi dia tidur tak tutup pintu, takut anaknya bangun, nak minta tolong, nak apa. Dia dengar kalau anaknya perlukan pertolongan. Saya masuk bilik anak saya. Dalam bilik anak saya tidak ada. Langsung tak ada dekat atas katil. Mana anak aku ni? Rasa panik katanya di sini. Rasa agak cemas. Anak saya tak ada dalam bilik. Rupa-rupanya anak saya sedang tidur dekat ruang tamu di atas sofa seorang diri, Casey. Syazwan, kenapa tidur sini? Bangun, Syazwan. Ibu takutlah bu nak tidur dalam bilik. Kenapa takut? Dah lah, jangan fikir bukan-bukan. Kenapa takut? Anak saya kata, dia tengah tidur, ada orang tarik-tarik kakinya dekat hujung katil. Jadi saya pun cakap, siapa yang tarik-tarik? Kemudian anak saya berdiri dekat sofa tu, saya sedang tunduk, dia pergi bisik kat telinga saya, ibu tengok dalam bilik, dia tengah duduk dekat katil. Casey rasa saya nak toleh ke? Saya langsung tak toleh. Saya dokong anak saya terus masuk dalam bilik saya, tutup pintu. Anak saya tidur dengan saya dengan suami di atas katil sampailah keesokan paginya. Selepas itu saya pun mengambil langkah dengan putarkan surah-surah suci dalam rumah. Dan saya melakukan solat dalam bilik anak saya. Dan Alhamdulillah dalam masa 2 hari anak saya dah kembali tidur dalam biliknya dan dengan tidak ada rasa takut lagi. Terima kasih Casey dan juga selamat tengah malam. Selamat tengah malam kepada Casey dan juga pendengar Ria 897 FM. Nama saya Kak Salma. Kakak nak berkongsi pengalaman kakak. Kisah ini berlaku dalam rumah kakak, Casey. Dalam rumah kakak. Ini berkenaan dengan gangguan yang kakak kena, kata Kak Salma. Kita manusia ni memang tak lari dari kesilapan. Kita manusia ni memang tak boleh lari daripada dibenci oleh orang. Benci kerana sifat sikap kita yang sombong, yang angkuh, ataupun benci kerana kejayaan dalam hidup. Kadang-kadang bila kita berjaya, kita juga akan membuat musuh secara senyap ataupun secara tidak langsung. Ini saya setuju Kak Salma betul. Kadang-kadang bila kita berjaya dalam sesuatu hal, perniagaan, dalam pekerjaan, akan timbul musuh yang tak tahu kenapa dia nak bermusuh dengan kita. Kakak pernah dibuat orang, Casey, satu ketika dahulu, dan memakan masa yang lama untuk berubat. Tapi Alhamdulillah kakak dapat dipulihkan. Selepas itu pakar yang menjaga dan merawat kakak memagar rumah kakak, pagar sebelah luar, pagar sebelah dalam. Dan adalah perkara-perkara yang dilakukan oleh pakar ini. Jadi dulunya benda ni boleh masuk dalam rumah. Dia boleh masuk dalam rumah, dia akan menjelma
Kadang-kadang bila kakak tengah duduk dekat ruang tamu, suami dah tidur dalam bilik, nanti kakak akan nampak ada perempuan tu merangkak masuk dalam bilik rumah kakak. Nanti besok pagi suami akan beritahulah, kadang-kadang kakak ni ada habit bila tengok TV sampai tertidur dekat depan. Jadi keesokan paginya suami akan beritahu kakak, "Semalam awak tidur, bukan main tolak saya Dan kakak terperanjat lah. Bukankah kakak tidur dekat depan? Siapa yang tidur dengan suami kakak dalam bilik, Casey? Jadi kakak pun tak naklah menimbulkan sebarang benda-benda yang tidak diingini. Kakak hanya berdiam diri. Dan ada waktunya, seperti kakak katakan tadi, akan kelihatan perempuan merangkak masuk ke dalam bilik. Pernah sekali bila kakak sedang nak masuk dalam bilik, katil kakak, di bawah katil kakak nampak macam ada tangan manusia terkeluar. Sebabnya bahagian bawah katil akan ditutup dengan cadar yang panjang. Dan nanti cadar tu bila silap, bawah tu kakak simpan bantal dan juga ada barang-barang yang lain seperti beg. Pada suatu malam nak masuk bilik nak tidur, lampu bilik dah memang gelap. Kakak matikan, suami tengah tidur. Ternampak macam tangan orang terkeluar. Nampak bahagian kuku terkeluar sedikit daripada bawah katil. Kakak terkejut melihatnya. Kakak buka lampu, tangan tu hilang dari pandangan. Casey, seperti yang dikatakan oleh Kak Su kita, setelah kakak menjalani rawatan yang memakan masa agak lama, benda tu dah tak ada lagi kelihatan dalam rumah. Tapi yang menakutkan sebenarnya, Casey, benda ni berlaku di luar rumah. Kadang-kadang bila tengah duduk, bukan malam pada waktu petang-petang hari pun kakak akan dengar, "Assalamualaikum." Bunyi orang beri salam. Kedengaran macam orang beri salam, tapi tidak, Casey. Katanya Kak Salma, bukan Kak Su, maaf. Jadi Kak Salma katakan, kadang-kadang tengah duduk nanti dengar, "Assalamualaikum." Bunyi orang beri salam. Malam-malam hari akan dengar bunyi orang cakar-cakar pintu rumah. Kadang-kadang bunyi orang ketuk pintu. Kadang-kadang bunyi orang hentak dan hempas pintu rumah. Yang paling menakutkan, kalau kakak pergi ke dapur, bilik rumah kakak tidak ada tandas. Kalau nak ke tandas, kakak kena keluar dari bilik, jalan ke dapur. Dekat dapur ada tandas. Kemudian keluar daripada tandas tu, nampak tingkap dapur. Kadang-kala dekat tingkap dapur, Casey, nampak macam ada orang sedang berdiri. Walhal kakak tinggal di tingkat atas. Tapi ini semua dapat kakak tangani dengan menguatkan keimanan, sentiasa bertakwa dan mendirikan kewajipan kakak sebagai seorang Muslim. Benda ni memang ada di antara kita dan ia akan menakut-nakutkan kita. Kita jangan tunjukkan yang kita takut. Kalau kakak terus beralah, kakak pasti kalah. Suami kakak pun pernah menceritakan, beberapa kali pernah ternampak seperti ada kepala terapung-apung di luar tingkap bilik. Ini semua kakak rasalah adalah perbuatan yang mana orang yang tidak puas hati dengan kejayaan kakak dengan suami melakukan sesuatu untuk menakut-nakutkan kami suami isteri. Kakak tahu siapa yang buat, cuma tak ada bukti yang kukuh. Punya diri, kata Kak Salma. Hentikanlah daripada mengganggu kakak sekeluarga dengan suami. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Semua orang akan mati satu hari nanti, tapi tolonglah, jangan sampai kita mati dan perbuatan akan disoal kerana perbuatan kita di dunia yang mementingkan diri sendiri. Terima kasih dan selamat tengah malam. Ini datang daripada Siti berkongsi peristiwa. Katanya di sini, selamat tengah malam kepada geng-geng Momok Misteri Jam 12. Saya Siti, tolong bacakan kiriman saya. Terima kasih kepada Casey. Saya pernah dihampiri seorang wanita
iaitu wanita tua. Pada suatu malam ketika saya sedang balik, waktu tu hujan agak lebat sedikit Casey, dan kisahnya begini. Seorang wanita tua menghampiri saya pada keadaan cuaca hujan agak lebat berdekatan dengan rumah saya. Saya belum sampai lagi rumah. Saya baru sahaja turun daripada bas feeder yang terakhir. Daripada bus stop nak pergi ke rumah saya tidak ada shelter. Jadi saya terpaksa tunggu di perhentian bas untuk seketika. Tengoklah kalau hujan tu reda. Kalau tidak, saya terpaksa mengharungi hujan untuk pulang ke rumah saya. Jadi sedang saya duduk dekat bus stop seorang diri. Tidak ada orang lain dekat bus stop tu kecuali saya seorang saja, kata Siti. Saya pun keluarkan telefon bimbit saya dan saya bermain dengan telefon bimbit lah, main game. Tengah tunggu hujan yang begitu lebat sangat-sangat. Angin bertiupan agak kuat. Sedang duduk, tiba-tiba saya terperanjat. Kata Siti, datang seorang makcik dan katanya, "Nak, boleh tolong makcik tak nak? Makcik sesat lah. Makcik tak tahu nak pergi dekat blok ni. Nak tahu tak?" Kata makcik tu kepada saya minta tolong lah. Jadi saya pun dengan hati yang terbuka, kata Siti, saya tidak fikir benda yang bukan-bukan pun. Dia seorang makcik minta saya tolong. Dan bila dia tunjuk saya alamat dan nombor blok ni, blok ni berada beberapa blok jauh daripada blok rumah saya. Jadi saya pun kata dengan makcik tu, "Makcik, boleh nanti saya hantar. Tapi makcik boleh tunggu sekejap tak? Saya tak ada payung ni. Tengah hujan lah. Lebat pula tu." Yelah, nanti kalau hujan dah reda sedikit, kita tunjuk makcik mana nak pergi, tempat mana Jadi saya pun kata okeylah, makcik duduklah dulu. Jadi dekat bus stop tu, saya duduk sambung main game. Makcik tu pun saya dapat lihat dia duduk sebelah ujung lah. Jadi saya sedang bermain game dan dalam keadaan hujan, kereta lalu. Satu persatu kereta kenderaan lalu. Pendengar Ria 897. Beberapa kali bila ada taksi lalu, taksi tu high beam dan juga horn. Saya tahu mungkin dia ingatkan saya nak naik taksi, sebabnya dah tak ada bas lagi. Saya cuma buat bodoh. Sampaikan sekali tu ada taksi, kita tak tahan Casey taksi ni tak tahan langsung tengah duduk dekat bus stop. Secara automatik taksi ni berhenti dekat tepi bus stop. Dia cantik, dia berhenti. Dia berhenti, kemudian dia turunkan tingkap. Dalam hati saya ni, engkau ni bila aku nak naik punyalah susah nak cari. Bila aku tak tahan, dengan selamba engkau berhenti dekat sini. Turunkan tingkap, ada seorang pakcik dalam taksi tu dan dia tanya pada saya, "Nak, tunggu apa ni? Pagi-pagi macam ni. Tak balik ke? Bas dah tak ada lagi tau." Kemudian saya tengok pakcik tu dengan nada suara saya yang agak mengena-ngada lah. Sebab saya ingatkan pakcik tu sebenarnya nak suruh saya naik taksi dia. Jadi saya kata, "Tak cik, saya pun dah sampai rumah. Rumah saya kat belakang tu je. Saya baru turun bas. Ni tengah hujan lebat, jadi saya tunggu untuk hujan reda," kata saya kepada pakcik tu. Kemudian pakcik tu pun cakap, "Sini tak apa, naik taksi pakcik hantar masuk dalam." Saya tengok pakcik ni, ya betul ni. "Naik, jangan takut, pakcik hantar masuk dalam Terus saya rasa macam malu tau Casey. "Boleh jugalah cik, terima kasih cik Saya pun berdiri. Bila saya toleh belakang nak cari makcik yang saya nak tolong dia untuk hantar dia pulang ke rumah, makcik tu tak ada lagi dekat bus stop. Tak ada lagi. Saya duduk dalam taksi, saya tutup pintu. Pakcik tu pun pandu masuk ke kawasan kapak dekat dengan blok rumah saya. Dalam perjalanan, pakcik tu pun tanya saya dari mana. Saya pun katalah saya keluar tadi dan balik agak lewat sedikit lah. Dan bila nak balik hujan lebat pula. Jadi dia pun kata pada saya, "Lain kali jangan balik malam-malam macam ni. Awak ni perempuan, sorang-sorang lagi." Kemudian saya pun kata, saya tak sorang. Tadi ada makcik minta saya tolong."
Dan saya tak nampak pun makcik tu hilang ke mana. Anak, pakcik bukan nak takut-takutkan kau Ini pakcik jujur. Pakcik tengok kau ni sama bayar dengan anak pakcik. Sebab kenapa pakcik berhenti nak tolong kau pandu teksi masuk dalam ni, bukanlah pakcik dikepo. Tapi tadi bila pakcik sedang memandu, dekat atas bumbung bus stop, pakcik nampak ada perempuan tua sedang duduk. Apa cik? Pakcik nampak tadi dekat bus stop, atas bus stop tu dekat bumbung macam ada perempuan tua sedang duduk. Saya terdiam, Kisi. Dah. Sekarang dah sampai. Cepat balik. Jangan lupa beri salam. Langkah kaki kanan. Saya pun turun dari teksi. Niat di hati nak minta pakcik tu tolong hantar saya naik atas. Tapi saya malu dan segan sangat dengan pakcik, sebab saya awal tadi dah buruk sangka dengan dia. Akhirnya saya sampai rumah dengan selamat, tak basah pun. Bila berada dalam rumah, saya baru terfikir, Kisi. Terfikir sesuatu yang pelik tentang makcik tu. Awal tadi saya katakan saya turun dari bas terakhir. Kemudian hujan lebat. Dekat bus stop tu belum ada lagi shelter, iaitu tempat penyambung blok yang ada tutup lah. Belum ada lagi. Jadi bila saya turun bas tu, dekat bus stop tidak ada sesiapa kecuali saya seorang diri. Tiba-tiba muncul makcik tu, hujan lebat, angin yang kuat. Makcik tu yang berbual dengan saya, entah datang dari mana. Kalau dia datang daripada blok sebelah ke seberang jalan, dia mesti basah. Baru saya teringat bila saya sedang bercakap dengan makcik ni, baru terfikir, Kisi, kenapa makcik tu tak basah? Dari mana dia datang? Itulah pengalaman peristiwa yang tak dapat saya lupakan, Kisi.